kita dalam perjalanan dah nak sampai dah. Ni tapak pemasangan ni dulu kita dah pernah pasang dah. Dia di Raub ni, kebun durian. Salah satu bahagian yang utama dia kita pasang 12 kopeng panel, inverter 5 kW dengan bateri. Cuma dalam saya rasa dah 2 bulan kot pasang. Cuma bila kadang-kadang inverter tu ada bagi fault punya error, kod dia F11. So kita selidik F11 ni rupanya panel over voltage. Memang salah kami lah. Dulu kita masih ambil 5 kW punya inverter tu. Ingat model yang dia punya maximum voltage dia 500 volt. So kita pasang 12 setiap satu keping 40 volt. 12 dah 40, 480. Masih lagi dalam range 500 volt tu. Rupanya yang inverter kita orang pasang ni model baru, MGX. Dia punya maksimum dia 450 volt. So bila matahari cantik dan cuaca pun sejuk, memang dia akan capai lah lebih pada 450 volt. Itu yang keluar kod F11. So hari ni alang-alang kita orang datang nak betulkan sikit je rewiring solar panel tu. Kita orang minta sekali, tuan punya tu tanya dia kalau dia nak tambah sekali tak solar panel, sebab maksimum dia boleh masuk 5000 watt. So tadi kita dah ada 12 panel. Sekarang kat belakang kita ada bawa 4 panel. Akan ada total 16 panel. Tapi panel ni kita akan susun secara series 8 keping, parallel 2 lah. So maknanya 8 turun ke bawah. Dan kita akan sambung balik lah ke sistem. Jalan agak kurang memberansangkan. Rasa semalam dah masuk musim hujan ni kan. So sekarang pukul 11.30. Kita pun nak siap cepat-cepat lah sebelum hujan balik petang ni ke apa. Sebab tadi pun nak naik pun dah mencabar sikit. Kita nak elakkan lah daripada ni. Kita sampai, kita akan tutup breaker solar, naik atas bumbung, naikkan lagi 4 panel, rewiring solar panel, lepas tu kita balik. Ataupun kita lagi satu ada sistem yang kecil untuk rumah pekerja dia. Kita tengok sikit, kita ambil video sikit macam mana solar harvest dia, berapa banyak dia dah pakai current, bateri semua okey ke tak, dan kita balik. Okey. Kita nak pergi tengok tempat letaknya bateri dan juga inverter. Cantik dah. Siap ada dia punya sangkar dia. Tengok sikit. Tutup. Sekarang dekat sikit. Tengah charging, bateri penuh, load ada sikit. Nanti kita tengok yang lengkapnya. Tapi isunya sini, sebab sekarang tengah mendung, sebab tu dia okey. Kalau matahari cantik, nanti dia akan PV over voltage. Ni pun kita kena tukar ni. Breaker ni 16M. Nampak tu? Okey. Kalau kita nak buat 288, 10 tambah 10 20M. Maknanya ni dah kena tukar breaker. Kita kena tukar 20M dan ke atas. So kita offkan ni dulu. Kita offkan supaya kita boleh disconnect solar panel ke atas dan buat kerja lah tambah solar panel. Okey, kita boleh nampak ada 12 keping panel tu. So, kita nak jadikan dia 16. Kita akan tambah lagi 4 lah. Kita akan naik belah sini, 2 kiri dan 2 kanan. So dia akan jadi sebaris, mudah untuk buat kerja dan maintenance juga nanti. Ni sekali lagi nak tunjuk cara-cara nak pasang MC4 punya connector. Kita ada set baru lah. Ni kita panggil solar crimping set. Ini dia punya wire crimper, wire cutter dia, wire stripper dia. Yang ni wire crimper dia sekali. Okey. So yang biasa ambil PV punya kabel. Senang nak tahu PV cable, selalunya kita boleh tengok dia ada 2 lapisan insulation. So kita ambil pin, ambil MC4. Okey, pastikan pasangan dia betul. Yang ni female pin dia kecil, male pin dia besar. So ambil ni, buka dia punya cap belakang ni, masukkan dalam ni. So buka ni,
nak strip wire ni. Dia sampai yang dekat sini ni, yang gelembung ni. So dalam saya rasa 1 cm ni. Okay, selalu pakai cutter, tapi hari ni kita since dah ada benda baru, mana nak keluarkan benda ni pun. Okay, sudah masuk kat sini, tolak sampai ujung. Dia ada apa, macam limiter dia. Kita akan tolak, dia akan sangkut kat sini. Kita tekan, so dia akan strip. Nampak tak? Itu dia jadikan dia macam tajam sikit. Mudah ke dalam ni. Okay, setelah ambil yang ni, masukkan ke dalam. Ambil dia punya crimper. Pilih yang 4mm. Dia ada 2.5, 4 dengan 6. Selalu memang solar kita pakai 4 lah. Kalau 2.5 saya tak pernah pakai langsung, 4 atau 6, tapi memang selalu pakai 4. So kita tak balik sini. Kita masukkan ini. Pegang ujung sekali, tekan. So tengok, cantik je dia punya lipat tu. Dia lipat sini, dia macam bentuk love sikit lah. Nampak ni love dia tu, daripada tepi. So dia gulung masuk ke dalam, gulung masuk dalam. Kalau kita pakai pelayar macam tirus, dia macam 2 lapis. Dia macam ni, kita tutup sini, tutup macam ni. Tapi kalau pakai crimper dia betul-betul, dia jadi masuk macam ni. So kita tengok, pastikan dia ngam, kuat, elok. Okay, bila nak buat masuk dalam MC4 ni, perlu fokus. Sebab kena dengar bunyi dan rasa ada bunyi klik tu. Kita tengok sikit. Okay dah. Ambil punya cap, tutup. Okay, kalau pusing pakai tangan, selalunya cap dia takkan dapat pusing habis. So kita ambil dia punya lock ni. Dia selalu bagi 2. Yang ni masuk kat sini, tahan. Ini buat macam spanner. Ambil ni, betul pusing. Nampak dia dah loose pula. Kita tukar yang ni. Sini. Okey. Nampak tu? Kita boleh pusing sampai ketat. Dekat ni je lah habis, ketat. So, air pun takkan masuk. Dalam ni ada rubber ring tu. And then kita boleh nampak pin dia kat sini. So ini untuk female, dah siap satu. Sama je cara untuk male, cuma pin dia saja yang berbeza. Okay, so inilah gunanya peralatan solar wire crimper. Okay, perlu dah ni. Okay, ni keadaan di atas bumbung solar panel ni yang sudah dipasang hampir 2 bulan. Cuma satulah isu dia bumbung ni lah. Kita tengok bumbung pun tak rata. Ni bukan tempat lalu lalang. Bumbung kalau yang jenis metal ni, kalau apa yang macam roof tile punya bentuk ni, ni salah satu masalah, dia tak rata. Kita lagi prefer, kita lagi gemarkan metal deck yang panggil apa, metal deck biasa tu lah, yang ada ridges dia macam biasa tu. So tu kita dah pasang dah rail, mini rail kat atas. Sebab nak tambah lagi 2 panel belah sini, 2 panel belah sini. So sini dia ada 6 kan, 2, 4, 6 tambah lagi atas jadi 8. So macam biasa dah letak mini rail, nak pastikan tempat skru tu, macam saya cakap bumbung ni sangat tak rata. So kita kena pastikan silikon tu diletak dengan sempurna dan banyak lah antara rail, skru dengan bumbung, supaya tiada kebocoran. Lah baru nak rekod ke. Ni keadaan bumbung. Kita ada panel sini, nampak dah pasang mini rail tu macam biasa. Sebabkan jenis bumbung ni, metal yang bentuk macam roof tile ni sangat tidak rata dan susah lah. Saya pun kurang gemar sebenarnya. Sebelum kita naik pun bumbung ni pun dah tak rata sangat. Lepas tu pijak-pijak lagi lah dia tak rata. So kita kena pastikan antara rail, skru dengan bumbung tu mesti ada gapnya. So kita kena sumbatkan dengan silikon supaya tiada kebocoran. Panel sebelah kanan saya ada 6, 2, 4, 6. Kita akan tambah yang ke-7 dan ke-8. Nampak dah siap dah rail atas. Sama gak macam kiri ni. So kita akan buat yang ni siri semua 8 ni. Dan ni semua pun siri 8 ni. Dan kita sambung pakai ni 2 to 1 ke 2 in 1 MC4 punya connector. So
So yang voltan akan turun ke bawah adalah 320 volt. Ampere adalah 20 M. Sebab satu panel ni 9 point something M dia boleh hantar. So darab 2 dalam 20 lah. Kita kena tukar breaker sekali kat bawah tu. Okay, sekarang kita tengah buka end clamp tu. Nak jadikan dia mid clamp. Sebab sekarang bukan dia yang hujung lagi. Akan ada panel yang lagi hujung. So kita cabutkan end clamp. Masukkan mid clamp. Supaya kita boleh letak panel kat sebelah dia. Yang penting juga wire yang menghubungkan panel ni dengan yang panel ni akan dicabut. Yang pegang buat apa? Ni aku dah sambung kat atas ni, ada sikit. Okay, so wire yang menghubungkan panel kat atas tu kita kena cabut supaya kita nak extend tambah panel lagi. Tu, itu yang asal dia. So kita cabut, dia akan naik ke atas lah. Dah. Bumbung ni buat pengetahuan lah kepada penonton-penonton. Kalau nak pasang solar, janganlah pilih bumbung ni. Bumbung ni memang susah sikit. Nampak? Sebelum ada panel solar pun dah sengit-bengit dah. Apatah lagi ada panel lagi lah ni. So kalau nak pakai metal deck, pakai metal deck yang garis lurus-lurus tu. Saya pun tak tahu nama dia, metal deck lah kot. Ini pun metal juga, tapi dia bentuk macam roof tile. Okay, panel yang ke-8 dah naik. Kita akan sambungkan. Okay. Cukuplah litar panel ni 2468 ni. Bermula daripada sana, male ke female, berakhir di sini. So kita kena ukur lah voltage ada ke tak ada. Mana connection perfect ke tak. Saya pegang ni. Okay, so kita dah sambungkan. Ni male ni datang daripada panel pertama. Ni female datang daripada panel yang ke-8 hujung sana 2468. So ini voltage dia. Zoom sikit. 288. Okey, cantik. Dan kita tengok yang sebelah lagi satu pula, berapa banyak voltage dia. Alhamdulillah, panel yang terakhir dah naik. Okey, sekarang kita nak sambungkan. Sama juga macam yang set ni tadi. Disconnectkan panel yang ke-5 dan 6. 5 pergi ke 7, 6 pergi ke 8. 8 sambungan 7. Inilah dia. Yang terakhir, sambungan yang terakhir. Dah masuk dah dalam clamp cantik. Kita sambungkan. Alhamdulillah, lengkap lah litar. So kita dah boleh check voltage berapa dah yang untuk array ni. Okay, ni tempat di bawah ni. Kita dah sambung tadi solar panel. Sekarang kita nak check balik. Nak check solar ni lah masuk balik. Nak onkan balik breaker dia. Kita nak tengok dia masuk balik berapa banyak. So ni solar. Penting kita nak ukur voltage dulu. Kena buka lah cover DB ni. Sekejap Okay, dah buka dah cover DB dia. Kita nak check voltage. Negatif, positif. Okay, 280 volt. Memang cantik lah. Kita tengok range dekat sebelah ni. Solar charger mode. Max PV array 4500 watt. Maximum solar voltage 450 volt DC. Okay. Tengok balik. 18M. Alright. Okay, sekarang kita nak tengok. Kita pakai dia punya apps Wash Power. Kena pasang Bluetooth. Kita cari, ada jumpa satu. Ada Tinfy ni. Pair, password dia 123456. 123456. Connected, cantik. So kita tengok dalam ni. Sekejap Okay, sekarang kita nak tengok pakai apps
inverter ni punya performance. Kita pasang, kita tengok yang ni ada, kita dah connect siap-siap, kena on bluetooth. Kita tengok info dia, battery voltage 51.5, ok. Battery discharge, battery capacity 93%, ok, sebab kita dah tutup solar tadi. PV input voltage kosong, tak masuk lagi sebab kat atas kita belum sambung lagi tengah final punya connection. Dan kita tengok log, kita tengok oh, ni kena log, dia kena rekod awal. Ni ada warning 2711 PV loss. Nampak ni dia bagi warning PV loss. Memanglah PV loss sebab solar kita tak sambung lagi. Breaker pun kita tak on lagi. Sini kita betulkan setting dia dulu. Battery parameter, AGM betul, charger source priority, utility and solar betul. Kita tengok ni overload auto restart enable. Ok, lepas tu overload bypass disable betul sebab kita tak nak ada pakai daripada genset lebih daripada apa yang 5 kW ni. Betul. Fault code record apply, so kita tahu apa yang faulty dia. Ok, dan ni info dia. So kita tunggu panel atas bersedia dan kita akan sambung. Kita akan tengok balik berapa voltage dengan berapa watt solar panel. Ok, panel solar tadi dah ready. Sekarang kita boleh on. Bismillahirrahmanirrahim. Breaker untuk panel solar. Ok, tu ada logo solar. Kita tengok. Yes, Alhamdulillah. DC to DC charging nampak ni. Dekat sikit, DC to DC charging. Tengah masuk. Kita nak tengok berapa M, nanti kita tengok dekat apps pula. Okay. Okay, sekarang kita dah dapat panel solar pun dah bersambung. Kita boleh tengok voltage dengan watt dia. Sekarang sebenarnya kat luar ni pun tengah hujan rintik-rintik, angin bergelora. So panel solar dapat masuk 800 watt. Dan saya rasa bateri pun dah penuh dah 100%. So tak adalah benda yang nak di-charge nya. So Alhamdulillah, kita tengok solar at least dah function. Kita dah tahu berapa M yang masuk, berapa watt dan berapa volt yang masuk. Cuma kita tak dapat tengok performance betul-betul dia lah sebab bateri pun full, load pun tak ada. Cuma kita tahu je solar tu boleh charging. Ok, sekarang ni kita nak pasang. Ni panggil Wi-Fi kit. Mana plastik dia tulis Wi-Fi kit? Dia tak ada tulis. So kita tahu ni Wi-Fi kit untuk kita sambungkan kepada Wi-Fi. Ni. So dia akan datang dengan wire ni. Ni apa panggil Cat 5 ke Cat 6 ni. Dan ujung dia ni RS232 saya pun kurang arif. Ke 485 lah. Okey. So apa fungsi Wi-Fi kit ni? Kita akan sambung kepada inverter supaya boleh dipantau melalui Wi-Fi. Tadi saya pantau guna Bluetooth. Ini kita nak pakai Wi-Fi pula. Dan yang bagusnya Wi-Fi ni pula, dia pun boleh sambung kepada Wi-Fi rumah ni ataupun tempat ni. Kemudian orang tu pun mana-mana lah, selagi ada internet, tempat ni ada internet dan orang tu ada internet, dia boleh pantau performance panel sistem tenaga solar dekat sini. So saya akan pasang dulu, nanti kita akan tengok. Kita nak guna benda ni, kena download dulu apps dia ada letak QR kat sini. Satu yang iOS, satu lagi Android. Okay. Yang untuk marahin Android, yang iOS. So kita guna Wi-Fi kit ni, kita kena download apps dia. Kita ada apps untuk Android, Marhain, Apple, Kayangan. So handphone Marhain ni kita berpijak pada bumi yang nyata, kita scan yang Android supaya dapat jumpa apps dia online. Tak jumpa-jumpa juga. Okay. So ni kita pergi tekan link Google dia ni.
watch power Wi-Fi. Watch power Wi-Fi. Jangan confuse, jangan keliru. Watch power ada yang watch power saja, bukan Wi-Fi. So kita install. Sorry lembab sikit handphone ni. Bagi kita pun bawah bangunan, internet pun H+ je. So bukannya 3G atau 4G, dia punya size dia 5.7 MB. So kita tunggu sekejap lah. Dah download nanti kita sambung balik. Okay, so ni kita nak tengok guna watch power Wi-Fi pula. Watch power biasa yang ada mata dengan biru ni, watch power Wi-Fi yang ada logo Wi-Fi ni. So kita buka. Kita Wi-Fi config dulu. Allow. Oh, dia kena ada Wi-Fi yang kat rumah ni lah supaya. Oh, okey. Now baru faham. So maknanya inverter kena sambung dengan Wi-Fi rumah. Kemudian kena sambung juga dengan handphone pun kena sambung. Maknanya kena ada Wi-Fi router lah supaya menjadi penghubung. Tak apa, kita try je dulu buat register apa semua ni. Okay, bagusnya model ni dia ada filter kat luar, model MGX. Nampak ni kotor gila dah. Boleh cabut, kita bersihkan, lepas tu boleh tampal balik. Ini memang orang kata kejadian normal sebab di ni ada kipas, dia sedut angin atau keluarkan angin, memang habuk semua akan tertarik. So nampak dia skru dia kat atas, kita buka macam tu, pusing tengok kotor dia. So buka ni, ambil span dia ni, pergi bersihkan, tu sambung balik. Tolong bersihkan. Ni lagi satu. Buka. Asal dia ada leakage? Tahu aku. Tadi pun saya kena beli lama juga. Nampak tu, boleh cabut kan? Cabut sarung besi dia, tengok tu yang basah liat dengan habuk dia. Kita bersihkan sikit, lepas tu kita letak balik. Okay, so Wi-Fi kit ni dah sambung. RS232 ni dengan Cat5 dia dah sambung sini. Lampu dah menyala. Cuma satu je kekurangan kat sini sebab dia tak ada Wi-Fi. Letak sini. Dia akan sambung kepada Wi-Fi rumah ni. Dan daripada luar mana-mana ada internet pun kita boleh monitor lah. So maknanya dia orang kata worldwide lah. Tapi yang penting tempat ni lah. Selalunya tempat yang kita pasang off-grid ni, line telefon pun tak clear sangat. So macam kami sini, okey lah, Celcom boleh tahan lah. So kena minta tuan rumah pasang internet lah untuk sambungkan kepada Wi-Fi ni. Ini case untuk filter dia. Filter dia pun kita dah bersihkan. Nak bersihkan pakai air tak sempat. Nak tunggu dia kering. Bahaya kalau nanti dia sedut dengan air masuk. So kita masukkan balik dalam case dia ni, casing dia ni, masuk kiri dan kanan. Okay, so bila nak pasang ni, kita off dulu. Okay, kita tutup solar. Okay, kalau dia off yang ni maknanya output tak ada, tapi charging masih ada. So, kita tutup solar. Solar pun dah tak masuk. Kita tutup bateri terus. Ada pasang. Okey. Tak. Ni sekarang masuk dah gitu. Pasang lagi. Pasang lagi. Kata nak beli dah tunjuk. Kita sikit dah ada kat atas tu simpan tapi dia tak pasang sendiri. Yang tegak ke yang baring? Yang baring panjang. Yang baring tu untuk dia punya ni. Yang bawah pun dia cakap dia nak beli yang untuk belum lagi. Belum lagi. Saya hantar model yang kecil ni dah. So yang sekarang pakai lampu, kipas, charging phone. Tu dia. Masak nasi semua tak ada? Ada. Masak air? Semua gas. So sebenarnya besar agak panel solar tu. Inverter tu pun besar, 3 kilo. Boleh masak nasi ya? Boleh, masak nasi boleh. Air apa? Masak air pun boleh. Orang dulu pun saya tengok orang Pelarian. Dulu ada Myanmar ni, dia masak nasi tu kat atas tu boleh juga. Oh, dia masak nasi kat atas? Dia memang boleh. Cuma yang tak boleh, jangan ambil yang yang masak air yang tekan daripada atas. Celup tu lah. Yang tekan tu kan. Dengan celup pun tak boleh lah. Boleh kan? Cerik boleh, cerik. Yang biasa cerik putih tu kan. Dia tekan 5 minit, 10 minit dia dah masak, dia dah stop.
Kalau yang macam dispenser tekan pada atas tu biar on je kan. Tu tak boleh. Yang pakai murah tu lah, yang ada 15 ringgit kan. Ha, yang warna putih tu. Kira yang biasa-biasa orang Biasa-biasa pakai tu je. Macam spring itu. Ha, di dalam tu ada kayu. macam-macam lah, ada macam jenis. Tepu Dia ya. heat element dia kat dalam tu. Tak kuat. So yang hari tu sekali je lah ada off mas. Sekali Satu malam je. semalam. Pun tak tahu sebab apa kan. Tapi tak tahu sebab apa. Masa hari tu hujan tak pagi tu? Tak ada Ha? hujan. Panas terus. Panas. Tu yang kita kumpul pasal boleh mati. Dia lagi satu dia boleh mati kalau dia overload. Dia 3000 watt je tu. Ibu. Ha, so kalau maknanya ada orang pasang cerek, orang pasang perut nasi, tengoklah berapa, ada lagi benda lain, dah lebih 3000 watt dia akan ter-off Oh sendiri. iyalah ha. Dia dah terlebih lah. Ha, dia terlebih, dia off sendiri. Matan lah tu. So kita set nanti dia restart balik tu yang dia pagi okey balik tu. Oh. Tak ada, belum ada lagi. Dikeret. Dia bagi pakai ke tak bagi pakai? Boleh pakai. Kalau boleh pakai boleh beli lah, tapi malas. Ya, masak nasi pakai tu senang. Sekarang kalau pakai periuk kan lebih masak atau kurang masak. Kena tunggu, kena tengok. Letak jolok je tinggal Ha. So tahu dah siap je. Okeylah kita nak kita tengok inverter. So berapa yang pasal ni tinggal? Ha? 6 orang. Hari tu yang kita tolong pasang tu mana yang tu? Tengah tidur tu. Tidur. Okeylah. Right, so kita orang nak tengok inverter tu kita orang balik. Macam ni. Okay, right. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, so ni dia 2 blok. Sana rumah pekerja, sini store. Store baja, store racun semua lah. Tapi sistem solar dia kat sini. Dia ada tarik wayar di sana lah. Kita tengok sistem ni. Dekat atas ada 4 panel 320 watt. Ini inverter 3000 watt. So kita boleh tengok lah. Sekarang tengah charging. Bateri 26.8 volt. Full lah. Ini sistem 24 volt. Load kosong. Load bukan kosong. Dia ada pasang lampu tapi terlampau kecil untuk dia detect. PV input 125 watt. Sebab bateri pun full. So ni lah sistem dia. Bateri kita letak kat dalam ni. Ini ada cut off untuk bateri, untuk panel. So kita dah tanya dah tadi. Kita dah temu duga sikit pengguna. Lalu sistem ni, saya cakap lah, pay master dia yang lain. Tuan tanah dia orang lain. Yang gunanya orang lain. So kita kena faham, jumpa dengan pengguna dia. Tanya dia apa masalah semua. So diorang cakap hari tu ada ter-off sekali lah. Malam off, pagi dah okey balik. Saya suspect benda tu overload. Dan kalau overload ni dia auto restart. Dia kalau lebih 3000 watt, dia akan tutup, dia auto restart balik. Dia kata besok pagi dia boleh pakai balik. So ni lah sistem dia. Sama dengan MPP solar juga, 3 kW. Cuma yang ni kecil sikit, 24 volt. Bateri dia 250H, 2 biji. Yang kat atas tadi 250H, 4 biji. Okay. So, semua dah selesai. Kita dah betulkan balik yang kat atas tadi, over voltage untuk solar panel. Yang bawah pun Alhamdulillah perform. Dia punya filter kat sebelah ni pun diorang dah pandai bersihkan sendiri. Dia bersihkan betul-betul lah. Ni pun dah mula kotor balik. Biasalah tempat pertanian ni memang banyak habuk semua kan. Sekarang kita nak balik lah. Jadi kita orang datang naik off-road. Lalu tempat off-road. Rupanya jambatan yang roboh tu dah siap lah. So Alhamdulillah balik insyaAllah kita boleh lalu jalan yang lebih sempurna. Okay. Assalamualaikum.